Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, terima kasih yang bagi emoji. Alhamdulillah, terima kasih yang telah sama-sama hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang telah pemula masuk. Nampak mata macam sembab lagi kan? Kami sampai malam tadi di rumah jam 2 pagi. Ini sekarang saya sedang berada di kampung, di rumah ibu dan ayah. Inilah rumah kami ketika daripada sejak lahir. Masya Allah. Kasih Encik. Boleh juga. Okey. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanallah. Sampai dalam jam 2 pagi malam tadi, Masya Allah. Encik suami baru tidur sekejap. Lepas tu terus set up untuk kuliah Riyadhus Shalihin kita, Masya Allah. Alhamdulillah, bersiaran daripada Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Masya Allah, terima kasih sahabat-sahabat di FB dan juga di TikTok. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat di IG. Sekarang untuk kita bergerak dengan 3 phone, jadi kita pilih 2 medium ni, FB dan juga IG dan juga TikTok. Masya Allah. Farah, Hidayu, Hamid, Adamia, Fida, Hani, Zaza, Twinkie, Peace, Teacher, SPM Zaza, Hani, Nurul. Masya Allah, nama tak sempat saya nak baca laju ya. Tihli, Kaina, Eliana, bagi bunga, Dijun, Intan, Zeti, Aziz, Malia, Yamin, Namin, Allahu Akbar, Eliana, Zeti, Zaza, Farihan, Min, Syazwani. Ada yang bagi topi dah awal-awal. Okey, Masya Allah. Manakala sahabat-sahabat di FB pula nampak sangat mukanya sembab ya. Sembab. Ya, sebab macam 2 malam tak cukup tidur. Okey, sahabat-sahabat di FB pula, Rituan Fatimah, Sarah Miaran, Ida, Nur Anisah, Nur Nilizana, Awidania, Nur Ashike, Zaitun Maisa, Elisha, Naimah, Nur Hisham, Aini Syahar, Ruzaina Zana. Ya, selamat pagi semua, Masya Allah. Siti Azizah, Rahate, Sera Alis, Wanadia, Syahira Ibrahim. Masya Allah. Doakan ke semua ibu saya Hasmah yang sedang berada di hospital PPUM. InsyaAllah Fafa Azmi kita doakan. Humairah Zinira, Sal Syahmi, Syarifah Syarmin, Nur Hamira. Subhanallah, Allahu Akbar. Salamah Taib, Lin Bulikhat daripada Singapura. Nur Ayu Muhammad Nur, Zan Abu Kasim. Subhanallah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Saya kalau nak baca nama di TikTok laju sangat. Ke dia ada setting Zeti Aziz, Badarina, Baby Iza Leseri, Masya Allah. Muhammad Zakaria, Zaza Zahri, Ashfurubi, Kenyangoi, Muhammad Faiz, Just
Masya Allah. Saya rasa mungkin di TikTok ni memang ramai orang-orang muda travel on TikTok. Tiju Intan, Masya Allah. Moga dikurniakan zuriat salih insya Allah. Ada yang minta doa untuk SPM. Ya, good luck di SPM. Insya Allah kamu berjaya dengan cemerlang. Cemerlang paling utama, cemerlang akidah, cemerlang ibadah, cemerlang akhlak. Insya Allah cemerlang dan pelajaran dunia dan akhirat. Ya, saya sekarang sedang berada di kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Malam tadi bertolak balik ke kampung. Memang dah lama berniat dan merancang untuk balik kampung kan, ziarah emak. Subhanallah. Kemudian kita teruslah, adalah beberapa program yang diaturkan. Ya, okey, jom kita mula ya sahabat-sahabat. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah bagi salam. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Al-Fatihah, 10 ayat awal Al-Kahfi dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Kemudian kita membacakan Asma'ul Husna. Allahu Akbar. Okey, InsyaAllah ya sahabat-sahabat sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Muslimin-muslimat, seterusnya marilah sama-sama kita mulakan kita menyambung bacaan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzillul Sami' البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Ramai-ramai sahabat-sahabat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah, sekarang kami sedang berada di rumah ibu ayah saya, Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Malam tadi bertolak selepas maghrib sampai lebih kurang pukul 2 pagi. Encik suami bawa kereta non-stop. Lepas tu beliau pula pagi ni buat persiapan set up untuk kuliah, alhamdulillah. Jadi saya macam itulah dah terlelap sikit dalam kereta kan. Lepas tu tadi ada orang tanya soalan. Saya tertanya-tanya, Ustazah sebenarnya tidur berapa jam sehari? Dalam 4 jam. Lebih kurang macam itulah. Kalau tidur yang betul-betul dalam 4 jam lah. 4 jam, 5 jam. Kadang dapatlah juga 6 jam. Tapi sekitar tak lebih lah daripada 6 jam. Kadang tidur lambat dengan urusan-urusan kerja dan urusan-urusan rumah tangga. Kadang tidur awal, bangun lebih awal. Macam itulah sahabat-sahabat. Sebenarnya dah jadi biasa, yang penting tidur tu berkualiti. Okey, lepas tu kan saya tengok ada ramai yang minta mendoakan supaya selamat. Bukan selamat ya, keluarganya diuji dengan COVID. Satu keluarga positif, anak-anak kan, ibu ayah positif. Jadi kita mendoakan semua sahabat-sahabat kita yang diuji dengan positif satu keluarga ataupun sebahagian keluarga, semoga diberikan kekuatan, kesembuhan. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, lebih kurang dalam hampir 4K ni yang hadir adalah daripada sahabat di FB dan sahabat di TikTok. Saya mohon kepada tim yang ada di belakang tabir yang berada di Seremban, tolong buat makluman di IG. Boleh mengikuti kuliah Riyadhus Shalihin Ustazah Asma di FB ataupun di TikTok yang sedang berlangsung. Kena maklum, sebab ramai juga yang di IG mula tertanya-tanya kan, kenapa tak ada ni, dah lama tak ada. Mungkin mereka tak dimaklumkan. Begini sahabat-sahabat, kita dah buat, maksudnya buat masa ini kita hanya buat live di FB dan juga di TikTok. Dan kedua-dua medium ini alhamdulillah boleh jana pendapatan bila kita buat live. Tapi IG tak dapat jana pendapatan. Namun bukan itu perkara utama. Ustazah utamakan pendapatan ni, utamakan duit je. Bukan tu apa sekian. Duit tu bukan matlamat dan bukan keutamaan. Tapi duit tu adalah alat sahaja. Rezeki boleh kami dapat melalui kuliah yang kita buat percuma ni setiap pagi. Percuma setiap pagi. Rezeki yang Allah bagi ni kita sebagai keperluan kita menampung kos-kos operasi dan membayar gaji kepada staf-staf yang bertugas sepenuh masa buat kerja dakwah, kerja amal. Jadi begitulah. Yang kedua sebenarnya paling utama juga, encik suami agak sukar apabila tim juga agak sukar bila nak set up 3 kamera, 3 stand, kemudian nak bawa bila travel. Kemudian saya kan banyak bergerak, bila nak pegang 3 jadi 3 orang yang nak kena jaga. Jadi macam itulah. Semua tu mudah-mudahan memberi kebaikan untuk kita semua. Saya juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat. Macam kalau di FB, kalau kita tengok ni dah lebih kurang 4,000 yang bagi star. Setiap star tu bernilai, satu star bernilai 5 sen. 5 sen dolar menyamai lebih kurang dalam 20 sen Malaysia. Jadi alhamdulillah kami manfaatkan. Sama juga di TikTok, kami baru tahu bahawasanya TikTok ni macam contoh Wani Hasha, kawan Mustaqim, lepas tu kadang ada yang sampai bagi topi, ada yang air. Semua tu rupanya dalam bentuk sumbangan. Dia ditukarkan dalam bentuk keuangan yang bagi love dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya rasa bahagia sangat melihat suasana. Ada yang bagi apa tu? Bukan star, sweet, bukan itik. Apa tu? Swan tu apa? Swan, angsa. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, saya baru nak belajar lah ni. Tetapi menariknya TikTok ni ramai remaja. Lepas tu insya-Allah saya seronok melihat suasana ukhuwah, kasih sayang yang terbina di atas walaupun di atas kita sebut apa, walaupun di alam maya ni, tapi kasih sayang terbina.
sama-sama tuan-puan sahabat-sahabat ni macam dah ada saling kenal mengenal, tapi online lah. Kenal, sama-sama hadir dan saling menegur. Lepas tu yang kedua, saya tengok budaya dalam kuliah Riyadhus Salihin ni, budaya saling mendoakan. Masya Allah, itu sangatlah harmoni. Dan itu walaupun kita rasa lepas kita doakan tu mesej tu berlalu kan, mesej itu berlalu, tetapi catatan Allah tidak berlalu. Catatan Allah tetap dah catat dah tu, mendoakan tu. Masya Allah, dah catat dah tu. Walaupun kita tulis sekejap je orang dah tak baca, subhanallah, tetapi catatan Allah tetap, tuan-puan sekalian. Bahawasanya kita dah mulakan pagi hari dengan mendoakan. Oh, ramai yang bagi soal. Masya Allah, terima kasih banyak. Saya tak, diorang kata setiap emoji-emoji tu memang ada dari segi berbeza. Jadi sahabat-sahabat mati Allah sekalian, teruskan mendoakan. Saya pun nak bertanya kepada sahabat-sahabat semua, siapa yang tahu hari ni kuliah Riyadhus Salihin kita yang keberapa? Terima kasih Puteri Engkulin, Ummu Fahim, Isma Warni. Ada yang bagi 500 star. Masya Allah, 500 star, 400 star, 100 star, ada 200 star, 50 star, ada. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat, siapa boleh jawab hari ni kuliah Riyadhus Salihin kita yang gunakan kitab Riyadhus Salihin ni siri yang keberapa? Hari ni kuliah Riyadhus Salihin siri yang keberapa? Nanti saya bawa round sikit, bukan rumah ya, dekat luar kawasan rumah, berkongsi suasana kampung. Berkongsi suasana kampung. Boleh Ustaz? Kita pergi belakang kat pokok-pokok. Masya Allah, berkongsi suasana kampung. Ini saya sekarang berada di kampung, di rumah ibu ayah. Tempat saya lahir di sini. Memang lahir kat rumah pun. Masya Allah. Nanti saya share sikit suasana kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, siapa yang tahu hari ini siri Riyadhus Salihin kita yang keberapa? Ada komen tak? Ada yang buat catatan tak hari ini kuliah Riyadhus Salihin kita siri yang keberapa? Kita tengok siapa yang boleh jawab dengan tepat. Tuan-puan, tim tolong tengok dan snap gambar dan hubungi. Kita nak bagi hadiah yang istimewa, iaitu buku yang terbaru Ustazah Asma Harun, Hijrahku Ini Sebenarnya Untuk Siapa. Siapa boleh jawab hari ini kuliah Riyadhus Salihin kita? Ya. Ustaz, dah ada yang jawab di TikTok. Ada yang jawab di TikTok. Sekejap. Ya. Tolong tengok ya. Di FB tadi tak ada, tetapi saya tengok di TikTok tadi. Saya tak sempat. Ada di TikTok tadi, nanti boleh tengok balik komen TikTok. Okey. Subhanallah. Betul. Hari ini kuliah Riyadhus Salihin kita yang ke-113. Oh, di TikTok lagi cepat jawab. Okey. Kita tengok ada yang juga jawab di FB. Macam ni lah, untuk lebih adil, kita bagi satu sahabat-sahabat. Doakan. Saya faham kerana saya pun mengalami vertigo. Subhanallah, banyakkan minum air suam dan cukup berehat. Okey, Puan Ena ni kata doakan akak kembali sihat. Dah 5 hari. Cuba kita tengok, ada satu komen daripada Puan Ena Nadiah. Doakan akak kembali sihat. Dah 5 hari kena vertigo, kepala pusing 360 darjah. Terima kasih doa semua. Lepas tu ramailah yang balas. Itu yang saya kata, suasana dan hubungan kasih sayang yang terbina dalam kuliah Riyadhus Salihin ini sangat istimewa. Dan mudah-mudahan kasih sayang, walaupun masing-masing tak pernah berjumpa, tetapi Allah menyaksikan, malaikat mencatat. Maksudnya mudah-mudahan macam hadis Nabi yang sahih tu kan. Nanti saya bacakan. Cuba tengok yang balas mesej. Mautini Kasmin, terus doa. Semoga cepat sembuh dan kembali sihat seperti sedia kali. Sabar dan redha dengan ujian. Faridah Sarkini kata, ya Allah, semoga sabar dan tabah dengan ujian Allah. Dan semoga Allah melenyapkan kesakitan sis Ena Nadia dan kembali sihat seperti sedia kala. Zaitun Jet pula kata, Allahumma amin, moga sihat kan. Puteri Engku Lim pun kata, saya faham kerana saya pun mengalami vertigo setiap bulan. Kepala pusing-pusing. Semoga diberikan kekuatan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Banyakkan minum air suam dan cukup berehat. Sebenarnya, saya pun mengalami vertigo. Yang saya akan jadi berpusing, mata berpinar, kemudian berpusing. Kita nak jalan pun kita kena pegang, kadang
takut nak jatuh tu, merangkak pergi dekat katil sebab rasa macam, faham tak, rasa macam nak tu. Lepas tu dia akan sakit kepala yang kuat. Okey, macam bercampur, sama ada migrain, ada simptom vertigo juga, macam tu lah. Subhanallah. Biasanya kena gelap. Lepas tu betul minum air. Biasanya juga akan menyertai dengan muntah, sebab dia bila kita berpusing tu kita rasa loya. Muntah tu dalam keadaan kita perut kosong tapi kita muntah juga sampai orang kata keluar hijau tu kan. Badan sakit satu badan, perut kosong. Lepas tu kalau dapat tidur tu, subhanallah, satu nikmat lah kalau dapat terlelap. Tapi agak sukar nak terlelap dengan sakit kepala yang kuat. Biasanya saya akan ulang-ulang, Ustaz boleh tolong cari tak, wa idza maritu fa huwa yashfin tu surah apa? Kan ayat surah apa? Itu doa Nabi Ibrahim kan? Ustaz boleh tolong tengok Itulah yang saya ulang-ulang, dan kerana itulah juga doa yang selalu dibaca, arwah ayah saya baca. Masya-Allah. Betul, hari ini kuliah Riyadhus Shalihin kita yang siri yang ke 113. Saya nak teka lagi. Ini hadiah lagi ni. Buku yang terbaru by Ustazah Asma, Hijrahku ini untuk siapa? Yang ni mungkin ramai yang boleh jawab, tapi kena jawab serentak. Hari ini berapa Rejab dan berapa hari lagi nak Ramadan? Subhanallah, hari ini berapa Rejab? Kalau kita sebut bulan kalau Februari, semua orang boleh jawab lah 24 Februari. Tapi saya nak tanya, hari ini berapa Rejab dan berapa hari lagi nak Ramadan? Cepat kita jawab. Okey, cuba jawab. Hari ini berapa Rejab? Pun dapat hadiah, kita pilih seorang daripada di FB dan seorang di TikTok. Ustaz, saya nak tengok sebenarnya ayat tu. Lepas tu kan ayat tu sebenarnya Allahu Akbar, ramai yang jawab ni. Dah ramai yang jawab. Hari ini adalah 22 Rejab. Hari ini 22 Rejab. Subhanallah. Okey, betul. Hari ini 22 Rejab. Kita nak Ramadan 38. Betul 38 hari lagi? Ke 37? 38 hari lagi. Okey, alhamdulillah dah ada. Terima kasih Ustaz. Cuma nak tahu ini doa Nabi. Kalau ayat penuh tu kan boleh tahu. Subhanallah. Bukan 28 hari ya. Muslimin muslimat, hari ini adalah 22 Rejab, 38 hari lagi, ataupun ada yang kata 37. Tapi sebab waktu tu memang akan ditetapkan pada hujung Syakban nanti. Muslimin muslimat, 38 hari sahaja lagi kita nak Ramadan. 38. Allahu Akbar. Sebulan lebih sahaja lagi kita nak Ramadan, dan Rejab pun dah nak berlalu. Hari ni dah 22 Rejab, 27 Rejab kita biasa sambut Isra' Mi'raj. Jadi insya-Allah nanti ceramah kuliah Isra' Mi'raj kita akan laksanakan daripada Mekah dan Madinah. Subhanallah. Alhamdulillah 38 hari lagi, dah hari ni 22 Rejab. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, biasanya saya akan pegang kepala kalau masa sakit kepala ataupun mana-mana bahagian badan yang sakit. Doa Nabi mana Ustaz? Okey. Subhanallah muslimin muslimat, ini adalah doa Nabi Ibrahim, pendek saja. Cuba amalkan, cuba hafal dan amalkan. Muslimin muslimat, kalau sakit lutut, letaklah tangan tu kat lutut. Sakit kepala, letaklah tangan tu dekat kepala. Sakit belakang ke, maksudnya sebenarnya tak letak tangan pun tak ada masalah. Nanti orang tanya, mana dalil ni Ustazah letak tangan? Tapi bila kita letak tu macam fokus lah sikit, mana yang kita niatkan untuk sembuh. Macam tu. Pegang kepala tu kan, lepas tu kita baca wa idza maritu fahuwa yashfin, wa idza maritu fahuwa yashfin, wa idza maritu fahuwa yashfin. Maksudnya, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Okey, catat tuan-puan sekalian, surah Asy-Syu'ara ayat 80. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Gitu. Surah Asy-Syu'ara ayat 80, tulis ya. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim AS berdoa dengan doa wa idza maritu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfin,
dan apabila aku sakit dialah Maha menyembuhkan. Kalau anak demam tu kan, sapu-sapu air tu dekat kepala, sapu seluruh badan tu, sambil tu bacalah wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dan dialah yang menyembuhkan. Tapi boleh je kalau kita nak sebut ya Allah apabila kami sakit, wa idza marid, tapi tak apa nak baca tu, tapi Allah faham bahawa kita mendoakan untuk orang lain pun, kita baca ayat yang sama pun tak apa. Tulis surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Boleh tulis sahabat-sahabat, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Jadi itu doa Nabi Ibrahim AS, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, apabila saya sakit ya Allah, wa idza, dan idza apabila maridtu saya sakit, fahuwa maka huwa dialah Allah, yashfin yang Maha menyembuhkan. Subhanallah, kadang-kadang Allah uji kita sakit, Allah nak naikkan tingkatan tawakal kita kepada Allah. Tawakal kita kuat tak, kita minta, kita merayu meminta dengan Allah, yakin tak Allah yang Maha menyembuhkan. Muslimin muslimat, kadang-kadang kita makan ubat sakit tak hilang. Subhanallah, Allah nak beri kita kefahaman bukan ubat yang menyembuhkan. Kadang-kadang tak makan ubat sembuh kan, subhanallah. Dan alhamdulillah, sekiranya Allah kurniakan makan ubat lalu hilang sakit, maka harus kita faham hakikatnya Allah yang menghilangkan, bukan ubat. Tapi ubat itu ikhtiar dan usaha yang perlu kita lakukan. Sebab apa? Manusia memang tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Melalui ikhtiar dapat pahala. Ikhtiar juga menunjukkan seorang itu tawakal kepada Allah. Satu kisah seorang sahabat Nabi, dia letak unta dia tak ikat. Lepas tu Nabi tanya, kenapa kamu buat begini? Lalu sahabat ni kata, aku bertawakal kepada Allah. Maksudnya dia tak ikat tali unta pada pokok tu, dia kata dia tawakal, dia yakin, dia serah pada Allah lah kan unta ni. Lalu Nabi ikat, Nabi kata ini tawakal. Nabi ikat. Lalu Nabi ikat pada pokok, Nabi kata ini tawakal. Maksudnya tawakal itu datang setelah usaha. Kalau pun bukan usaha dengan ubat, kan, ada sahabat-sahabat kita yang nak melindungi COVID ni, dia tak usaha dengan vaksin, tapi dia usaha juga dengan cara yang lain. Usaha dengan makanan sunnah, jaga kesihatan, jaga SOP dan sebagainya. Jadi jangan menafikan, semua orang berusaha tuan-puan sekalian. Usaha bukan satu saja, bukan satu-satunya usaha vaksin. Ada sahabat-sahabat kita berusaha dengan cara yang lain. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, semua tu usaha. Lepas tu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin ada yang sakit, dia usaha dengan doa je kan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Lepas tu dia usaha dengan air. Muslimin muslimat, kalau nak minum air kan, air ni, air Khamis, air ni muslimin muslimat, air kosong, amalkanlah selalu doa, baca air Zam-Zam tu, rugi sangat. Itu antara doa amalan saya. Bukan nak bagi tahu saya banyak beramal, bukan nak riak amalan. Saya menjawab kepada soalan yang ramai tanya, macam mana Ustazah boleh macam cergas, banyak idea bercakap, sekian-sekian. Semua tu daripada Allah. Kita zero, kita tak ada apa-apa. Kalau Allah nak berhentikan saya bercakap, kalau Allah nak buat saya lupa, Allah nak buat saya hilang akal, bila masa. Semua ilham Allah bagi. Tapi ada ikhtiar, ada usaha lah kan. Jadi lepas tu sehat tubuh badan, alhamdulillah. Kemudian rezeki yang barakah melimpah ruah. Lepas tu perniagaan yang alhamdulillah Allah pelihara. Jadi boleh menampung bayar gaji pekerja yang ramai kan. Subhanallah, muslimin muslimat, doa air Zam-Zam kemudian tambah sikit. Sebab air kosong ni memang Nabi SAW sendiri bila buat syifa, baca doa, ada hamba Allah yang sakit, bahkan saat Nabi sakaratul maut, Nabi minta dengan Sayyidatina Aisyah, minta air dalam bekas. Nabi minta air dalam bekas. Ini hadis yang sahih, muslimin muslimat. Lalu Nabi baca, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu. A'inni, mohon pertolongan daripadamu ya Allah. Nabi minta tolong dengan Allah melalui perantaraan ambil air daripada sakitnya sakaratul maut, kemudian disapukan air itu pada wajah, disapukan. Jadi dalam Islam ruqyah kan, kesembuhan ataupun doa menggunakan air ini memang tidak ada keraguan. Ia adalah sunnah Nabi SAW.
dan dia memang adalah satu perubatan Islam. Jadi nak minum air kosong memang boleh bismillah saja, boleh, tapi rugi sangat kalau tak tambah. Doa biasa yang saya baca, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-puan, sahabat-sahabat, anak-anak kan, pelajar-pelajar ada yang kata SPM apa semua, baca doa ni setiap kali nak minum air kosong. Barakah tuan-puan sekalian. Ini doa, kalau Ustazah nak macam mana doa tu, cari doa air zam-zam. Jangan minum air zam-zam je baca, rugilah. Kan doa dia Allahumma inna nas'aluka ataupun Allahumma inni as'aluka. Ini tu saya lah seorang, tapi saya biasa akan baca tu untuk ramai. Betul, saya minta anak-anak pun minum, suami pun minum, macam tu lah. Jadi boleh baca Allahumma inni as'aluka, ataupun kita akan jumpa lah nanti dekat FB tu, dekat Google tu, dia buat inna pun ada, ini pun ada. Inna tu untuk kami, ya Allah kami mohon, ini saya mohon. Tak apalah kalau tak erti nak tukar dhamir, mana-mana doa yang anda jumpa boleh baca, niat tu berbeza tak apa. Okey, doanya bermaksud Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu, kami nas'aluka, kami meminta kepadamu ilman nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tahu apa, saya ramai orang menuntut ilmu tak boleh beramal, ramai menuntut ilmu tak faham-faham, ramai menuntut ilmu tak guna lepas tu kan. Pergilah belajar ilmu bisnes, tak bermanfaat, tak reti nak guna, tak reti nak apply, ilmu tak lekat, lupa dan sebagainya. Jadi kita mohon dengan Allah, sebab kita yang perlukan ilmu, nak buat karipat kena ilmu, donat kena ilmu, nak ngemah rumah ilmu, nak susun atur perhiasan rumah pun kena ilmu tuan-puan sekalian. Apa saja mesti dengan ilmu. Jadi minta dengan Allah, ilmu bermanfaat ni dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah kami mohon kepadamu, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, ya Allah kami mohon kepadamu rizki yang luas, rizki yang barakah yang luas ya Allah. Wa shifaan min kulli da'in, ya Allah kami mohon kepadamu kesembuhan, syifa, kesembuhan, min kulli da'in, daripada segala penyakit. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak akan rugi dunia dan akhirat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha pemurah di antara sekalian yang pemurah. Amin ya rabbal alamin. Indah sangat masuk. Kita minta 4 perkara. Kita minta ilmu yang bermanfaat, kita minta rizki yang luas yang barakah, kita minta kesembuhan daripada segala penyakit, dan kita minta perniagaan yang tidak akan rugi. Perniagaan tak rugi dunia dan juga tak akhirat. Kalau siapa yang makan gaji itu perniagaan juga, masya-Allah. Kemudian bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat tuan-puan dimati Allah sekalian, ramai yang bagi feedback, Ustazah subhanallah, sebab lepas kita baca doa, sebenarnya apa yang kita baca terakam dalam air tu. Air ni molekul dia, molekul-molekul air tu, pakar kaji air yang bernama Masaru Emoto, pakar ni dia dah keluarkan jurnal, dah buat kajian, research dia, boleh cari dalam internet, boleh nampak muka dia, orang Jepun. Dia buat kajian bagaimana tindak balas air terhadap apa yang kita cakap, apa yang kita baca. Jadi mereka mendapati apabila air dibacakan, bahkan bukan dibacakan, cakap yang positif saja tuan-puan sekalian, cakap baik, sayang, perkataan-perkataan positif, sebenarnya getaran tu yang akan mengubah molekul air. Dia tengok di bawah mikroskop elektron, mikroskop yang paling halus, sehingga boleh melihat molekul air. Kita tengok macam tu tak nampak lah, tapi bawa saintis tengok dalam mikroskop yang paling halus, kelajuan cahaya yang berganda, lalu mereka akan nampak molekul air. Yang mengubah molekul air itu sebenarnya getaran ataupun gelombang yang dikeluarkan. Gelombang ni kita tak boleh nafi lah tuan-puan sekalian, memang wujud. Yang kita telefon, mesej semua ni gelombang kan. Subhanallah. Jadi bila kita cakap yang positif tu pun, kristal, molekul air berubah menjadi kristal yang begitu indah. Bila dibacakan ayat Al-Quran, lagi indah. Bila dibacakan doa-doa macam seperti tadi tu, kita baca kan, subhanallah, getaran gelombang yang akan mengubah molekul air tu. Lepas tu kita minum, Masya Allah, insya Allah menjadi syifa. Kita doa apa? Wa syifaan min kulli da'in, kesembuhan daripada segala penyakit. Yang sakit kita tahu, yang kita tahu tu tak banyak. Kita tak tahu lagi banyak sakit apa tubuh badan kita ni.
Kan? Kita tak tahu sakit apa. Tapi kita minta dain segala penyakit tu termasuk zahir dan batin. Kita minta dengan Allah kesembuhan daripada penyakit hati juga. Jadi kita kan banyak minum air kosong. Kalau air teh air semua tu nak buat juga boleh je, tetapi dia lebih kepada air kosong. Sebab molekul air, kalau dah air teh ais, teh o, Milo ais, bubble tea semua tu, molekul dah berubah dah. Jadi air kosong tuan-tuan sekalian. Dan Massumur Emoto ni, pengkaji pakar kaji air yang telah buat pembentangan seluruh dunia tentang kehebatan air, mereka menyebutkan air merakam memori. Apa yang kita cakap ibarat seperti pita perakam, seperti hard disk tu, seperti kita sebut apa Ustaz? Bukan hard disk, flash apa? Pendrive rakam kan, simpan-simpan, umpama seperti itu. Jadi kita bukan hanya berdoa, kita juga minum apa yang kita doakan, semoga dia sebati dalam badan kita. Mereka saintis ni kata kan, bukan dia saja je, ramai saintis yang buat kajian pasal air. Bila mereka tengok orang Islam ni sikit-sikit baca air kan, sikit-sikit rakam, baca surah Yasin, dan mereka melihat apa perubahan yang berlaku. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bila mereka ambil kajian terhadap air-air yang suci, air apa ni, sungai Ganges kan, lepas tu di tempat-tempat suci seluruh dunia, lepas tu ambil juga air Zam-Zam. Bila dia ambil air Zam-Zam, dan dia kata kajian menunjukkan bahawasanya air Zam-Zam satu-satunya air yang tidak akan berubah walau diberi apa jua tekanan. Kalau air biasa ni tuan-puan sekalian, cakap yang negatif, pegang air lepas tu marah-marah, air tu dia bertukar molekul airnya menjadi hitam, kotor. Air nampak putih bersih macam biasa, tapi bawah mikroskop elektron yang sangat halus, air tu jadi apa? Jadi hitam berlumpur. Macam tu. Tuan-puan tengoklah research kajian-kajian jurnal-jurnal, bukan Google kosong-kosong. Tuan-puan sekalian, mereka memang dah keluarkan buku Miracle of Water. Macam tu lah kan. Lepas tu, Masya Allah, muslimin-muslimat mati Allah sekalian, bila mereka ambil air Zam-Zam, hebatnya air Zam-Zam, kristal paling indah dan paling kukuh dan paling terbaik bentuk adalah air Zam-Zam. Dan mereka buat tekanan terhadap air Zam-Zam, diberikan kata-kata yang negatif, contoh maki hamun lah, apa-apalah keji, perkataan hina keji, marah ke, air Zam-Zam tidak berubah. Dia tetap molekul air dia indah, tak berubah. Berbeza dengan air-air dia ambil di mana-mana tempat-tempat suci agama-agama lain, dan air biasa kan, bila cakap negatif dia berubah molekul air jadi hitam gelap. Tapi air Zam-Zam adalah yang terbaik. Tapi kita tak ada air Zam-Zam, ambil je air biasa, baca doa. Sebab itu kan, macam malam ni Jumaat, malam ni Khamis malam Jumaat kan, kita berkumpul baca Yasin contohnya kan, ada air, kita bagi air Yasin minum. Tapi yang sebaiknya minum teruslah, sebab air tu bila dah pergi ke tempat-tempat yang berbeza, dia berubah jugalah molekul air tu. Tetapi barakah mudah-mudahan kekal lah, sebab ada orang buat air Yasin untuk baca 1 minggu, lepas tu dia buka muzik, heavy metal ke muzik yang lara ke, molekul air tu dah berubah. Tetapi kita mengharapkan barakah air tu tetap kekal lah. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, sekarang dah pukul berapa ya Ustaz? 8 suku dah. Macam tu Ustazah ni sekarang, mukadimah, bukan mukadimah sebenarnya, ilmu dah tu. Sebab kalau setengah orang, sebab saya banyak berkongsi skill kan, sahabat skill lah, skill maksudnya tu bagi doa tu, bagi bagaimana nak beramal. Sebab itulah yang kita perlu. Kesedaran tu dah ada, tapi skill macam mana nak buat tu, macam mana tip-tips tu. Jadi siapa yang tanya soalan, Ustazah macam mana anak bermasalah, suami bermasalah, saya selalu cadangkan buat air. Air mana Ustazah saya dah pergi dah, air Tok Guru tu, air Syekh ni, air Habib ni, saya dah buat air apa nama lagi, air dah ambil air 7 kolah lah, ambil air tu lah, ambil air ni. Saya tanya, air puan sendiri, tak payah ambil air Ustazah. Air saya Ustazah, saya ni banyak dosa, saya ni tak berkat Ustazah. Saya kata ujian ni untuk siapa? Untuk ustaz-ustaz tu ke untuk makcik? Untuk hajah? Memang ujian untuk saya. Kalau ujian untuk kita, kitalah paling afdal berdoa, meminta dengan Allah direct. Boleh, bukan saya kata salah, bukan saya kata memang kita nak tumpang barakah daripada orang-orang baik. Tapi yang terbaik tuan-puan sekalian, kita ikhtiar, tak ada masalah. Jumpa orang soleh, orang alim, nak minta doa, bagi air, minta dibacakan, insya-Allah ada barakah dia.
Tapi jangan meninggalkan doa sendiri. Sebab itu saya kata ibu memang semua berdosa. Tak ada orang tanpa dosa. Saya pun banyak dosa, ibu banyak dosa. Allah tak kisah, Allah tak pandang dosa kita yang banyak. Kita taubatlah. Sebab ramai orang, sebab dia banyak duit kan, bila sakit, yelah pergi jumpa perawat tu, perawat ni, duit tak ada masalah, bayar 10,000, bayar 20,000, bayar 50,000. Sedangkan Allah uji kita sakit ataupun masalah ada di dalam keluarga kita, suami masalah, anak masalah, isteri bermasalah ke, Allah uji kita nak supaya kita balik dekat dengan Allah. Tapi ramai mana orang tak dekat juga dengan Allah kan, sebab dia ada duit yang banyak, dia upah-upah je orang untuk mendoakan, dia kurang berdoa. Dia upah je orang kan, panggillah budak-budak tahfiz apa berkumpul untuk baca Yasin, dia tak baca. Sedangkan Allah uji dia ni supaya dia kembali kepada Allah, supaya meningkatkan tawakal dia, permohonan dia dengan Allah, supaya ikhtiar dia sendiri. Tapi ramai hari ini sebab duit, ingat duit boleh beli doa, duit boleh beli pengampunan Allah, duit boleh beli rahmat Allah. Setiap minggu Ustazah saya buat baca Yasin, jemput pelabai tahfiz, saya taja semua, bagi duit ni pula ni. Saya tanya Datuk baca tak sama-sama? Dia orang dah wakilkan saya. Mana ada tuan-puan sekalian, amalan masing-masing. Budak tu dapatlah pahala baca. Rahmat Allah bukan boleh dibeli dengan duit. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, pengampunan Allah bukan boleh dibeli dengan duit. Sebab tu kalau yang datang ibu-ibu kata anak degil, anak bermasalah, saya dah pergi air tawar sana, air tawar sini Ustazah. Saya kata makcik buat air tawar sendiri tak? Subhanallah. Makcik tak reti baca apa-apa. Al-Fatihah boleh lah. Okey, makcik ulang je Al-Fatihah 40 kali. Kalau boleh ulang 100 kali. Ulang Al-Fatihah. Air. Bagi anak tu baca. Bagi anak tu minum. Anak tu kalau tengok saya baca langsung tak nak minum. Dah campurlah dengan bekas air. Letaklah dalam mana-mana. Bagilah ni. Suami saya nanti kata saya jampi dia. Jangan bagi tahu suami. Jangan bagi tahu suami. Jangan bagi suami nampak. Buatlah senyap-senyap. Tuanglah dalam beras ke apa. Sebelum tu air beras kan belum bertukar lagi sebelum masak, masa tu bacalah air beras tu dan semuanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, memang kadang-kadang kan orang minta saya buat air, saya bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata, Kak, paling utama akak sendiri. Saya Ustazah, saya banyak dosa. Akak, ibu kan, doa ibu berkat kan, akak yakin kan? Akak doa ibu, saya ini bukan pasal anak saya, ini anak akak. Akak ibu, doa ibu barakah. Tapi kita tak gunakan, kita tak manfaatkan. Kita seolahnya tidak yakin dengan kelebihan yang Allah bagi. Doa seorang ibu itu barakah. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, sekarang kita akan sambung kuliah Riyadhus Salihin kita yang ke 113. 113, sahabat-sahabat, saya ni bersiaran daripada okey, kita ada lebih kurang dalam 4K campur 24K, dalam 6K lebih, dalam dekat 6K 6.4K, lebih kurang sahabat-sahabat yang hadir. Saya bersiaran di Kampung Batu 6, Kuala Terengganu, di rumah ibu dan ayah saya. Lepas ni kita pusing sikit nak tunjuk suasana kampung. Siapa yang rindu kampung, balik dengan anak-anak semua. Anak-anak pun sedang cuti sebab sekolah mereka ada COVID. Lepas tu ada program. Okey, kita akan baca muka surat 90. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal ayat ke-29. Siapa yang tak ada kitab boleh buka Al-Quran, surah Al-Anfal ayat ke-29. Kita akan sambung. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Sadaqallahul 'azim, yang bermaksud, sahabat-sahabat, sekarang alhamdulillah dekat FB kita ada 4K. Saya nak mengajak tuan-puan untuk berkongsi. Tekan butang share dan sebarkan perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Di TikTok kalau boleh sebarkan supaya lebih ramai yang boleh hadir. Dan tolong dengar daripada awal perkongsian kita hari ini. Kita kongsi ilmu insya-Allah yang sangat berharga, insya-Allah memberi jawapan kepada kesulitan kita. Ilmu berkenaan dengan air, bagaimana air itu berfungsi dari sudut sainsnya, dan ilmu yang berkaitan dengan ialah lebih kepada air daripada tadi. Okey. Firman Allah ini, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-29, auzubillahi minasyaitanirrajim. Jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan untuk membezakan antara yang hak dan yang batil.
dan menghapuskan segala dosamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki kurnia yang maha besar. Masya Allah. Allah SWT berfirman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan furqan, iaitu kemampuan untuk membezakan yang benar dan juga yang batil kepadamu, dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki kurnia yang maha besar. Ustaz, boleh tak Ustaz tolong carikan firman Allah yang berkaitan dengan istighfar? Tak silap surah Nuh, yang mana Allah akan menurunkan hujan, rizki, dan Allah akan berikan rizki anak-anak tu. Kelebihan istighfar dan surah Nuh. Tak silap saya surah Nuh. Okey, muslimin muslimat, semalam kita membacakan satu hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, yang memperbanyakkan istighfar, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan daripada setiap kesedihan. Dalam sedih Allah berikan kemudahan. Tuan-puan sekalian, bila Allah uji memang sedih, tetapi kalau kita berjaya atasi dan lalui dengan sabar dan tenang ujian tersebut, Allah akan berikan banyak kemudahan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Dan Allah akan memberikannya kepadanya jalan keluar dari setiap kesempitan. Orang yang banyak istighfar, dalam diuji lagilah kita istighfar, mohon ampun dengan Allah. Kita dah jelaskan semalam bagaimana nak dapat istighfar yang sebenar, istighfar yang bukan pada lidah saja tapi juga istighfar zahir dan batin. Muslimin muslimat akan diberikan jalan keluar daripada setiap kesulitan, kesempitan, dan memberikannya rizki daripada sumber yang tidak disangka-sangka, rizki yang tidak terfikir olehnya. Jadi saya sebenarnya memang nak tambah kekuatan keyakinan kita dengan kekuatan kehebatan istighfar ini berdasarkan firman Allah dalam surah Nuh tu. Okey. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah, okey, di dalam surah Nuh. Okey. Dalam surah Nuh ayat yang ayat ke-10. Sahabat-sahabat boleh buka Al-Quran, baca surah Nuh bermula daripada ayat ke-10. Okey, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Firman Allah surah Nuh ayat yang ke-10, Allah berfirman, sehinggalah aku berkata kepada mereka. Nabi Nuh AS berkata kepada mereka. Saya tak pasti Nabi Nuh ataupun Nabi mana yang menyeru kaumnya supaya, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonlah keampunan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pohonlah keampunan, beristighfarlah. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Sekiranya kamu berbuat demikian, iaitu sekiranya kamu mohon ampun, sekiranya kamu beristighfar kepada Allah, mohon ampun, menyesal meninggalkan perbuatan tersebut, kan, tinggalkan maksiat, menyesal tak buat lagi, kan, berhijrah jadi hamba Allah yang lebih baik, bukannya istighfar pada lidah saja, istighfar pada perbuatan juga. Muslimin muslimat, Allah berfirman, sekiranya kamu berbuat demikian, iaitu kamu memperbanyakkan istighfar, mohon ampun dengan Allah, Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepadamu. Hujan lebat mencurah-curah ni, muslimin muslimat, ia adalah subhanallah sebagai manifestasi ataupun sebagai lambang Allah turunkan rezeki yang mencurah-curah. Sebab hujan ni dia turun dengan rezeki ya, muslimin muslimat. Subhanallah. Sambungan lagi surah Nuh ayat yang ke 12, dan Ia akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Dengan istighfar, dengan kita mohon ampun tu dengan Allah, yang pertama Allah berikan rezeki yang mencurah-curah, subhanallah, akan hantarkan hujan yang lebat, maka tumbuh-tumbuhan ni akan subur, dan Ia akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Allah akan lipat gandakan rezeki serta anak pinak, dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Subhanallah.
Allahu Akbar. Kemudian Allah bertanya, mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah? Pada sesungguhnya ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kisah. Kisah ini ada riwayat-riwayat yang sahih, ada riwayat yang kuat kisah ni. Seorang wali Allah, kan, ulama yang besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni subhanallah tak sempat jumpa Nabi, tapi sempat jumpa sahabat Nabi. Dia di kalangan at-tabi'in. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri ni ulama besar, kan, syekh, wali Allah. Dia berada di dalam majlis ilmu ketika menyampaikan ilmu. Kemudian Masya Allah, ada mungkin di hujung kuliah, kan, buka peluang untuk bertanya soalan, wallahu alam. Tetapi dalam majlis itu ada yang bertanya, wahai syekh, aku ada masalah di tempatku ya syekh, kan, syekh, di tempatku hujan dah lama tidak turun, dan aku seorang petani. Hujan dah lama tidak turun, kemarau di tempatku ya syekh. Maksudnya orang datang menuntut ilmu bukan dekat ni, daripada jauh, musafir, beribu batu, maksudnya nak nuntut ilmu ni, nak jumpa ni dengan orang alim, orang soleh ni. Masya Allah, kan, mengadu di tempatnya dah lama tak turun air, tak turun hujan, maka kemarau, kan, pokok-pokok tak boleh tumbuh. Lepas tu dia pun menjawab, perbanyakkanlah istighfar, istighfarlah sebanyak-banyaknya. Kemudian ada orang kedua pula mengadu, hidup aku sempit, miskin, usaha dah macam-macam tapi tetap sempit, tetap miskin wahai syekh. Lepas tu Syekh Imam Hasan Al-Basri tetap jawab dengan jawapan yang sama, perbanyakkanlah istighfar. Kemudian datang pula orang ketiga, kami dah kahwin lama syekh, kan, tapi tak dapat anak, sekian-sekian. Lepas tu Syekh ni tetap jawab, perbanyakkanlah istighfar. Kan, apa pun orang tanya soalan, Imam Hasan Al-Basri jawab, istighfarlah, perbanyakkan istighfar. Bukan istighfar dari lidah saja, istighfar betul-betul mohon ampun betul-betul dalam hati. Dosa kita banyak, dosa dengan ibu ayah, dosa dengan adik-beradik, dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak, dosa dengan jiran. Janganlah kata kita ni tak berdosa, banyak dosa. Mungkin asbab dosa-dosa kita itulah yang kita tidak tahu, yang kita rasa kita ni tak berdosa tu pun berdosa, tak rasa berdosa tu pun satu dosa tu apa sekian. Masya Allah, menyebabkan kita lemah mohon ampun dengan Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bila ditanya Syekh kenapa, semua kamu jawab dengan istighfar. Lalu Syekh Imam Hasan Al-Basri membacakan surah Nuh, ayat yang kita bacakan ni, ayat 10 hingga ayat yang ke-14 ni, ayat ke-13, 10 hingga ayat yang ke-12. Muslimin muslimat, kita baca dah tadi apa firman Allah, sehingga kan aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya ia adalah Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, iaitu banyakkan istighfar, memohon ampun, ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Terjawablah soalan orang pertama yang kemarau tu. Kemudian, dan ia akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Terjawab dah soalan yang kedua, hidup susah, miskin, sempit, serta anak pinak. Subhanallah, yang kata lama tak ada anak, dah kahwin, dan dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun dan tanaman, nikmat-nikmat di syurga. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, subhanallah, sebab itu ada orang merutinkan istighfar 1000 kali sehari. Ada orang setiap kali waktu dia istighfar 100 kali, jadi 500 kali sehari. Tapi belajarlah istighfar bukan pada lidah, tapi pada hati juga, pada perbuatan. Lagi tinggi kedudukan istighfar kita, maka lagi dekat dengan Allah, maka lagi cepatlah doa-doa pengharapan kita dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kata sambil masak, ada yang sambil kerja, kan, dengar-dengar. Ya, subhanallah. Jadi TikTok ni bukan orang muda, bukan remaja je ya, mak-mak pun ramai juga TikTok ya. Subhanallah, sahabat dimati Allah sekalian. Kita sambung ni ayat yang kita bacakan tadi ni. Ibnu Ishaq berkata, furqanan dalam ayat in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, kan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan memberikan furqan, iaitu kemampuan untuk membezakan antara yang baik dan yang batil. Subhanallah, Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya orang yang bertakwa dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, nescaya ia diberikan taufik untuk mengetahui hal yang benar dan yang salah. Taufik ni kemampuan. Apa beza taufik dan hidayah? Hidayah itu petunjuk. Taufik ini kemampuan untuk mengikuti petunjuk, kemampuan untuk membezakan hak dan batil, kemampuan untuk mengikut petunjuk. Tuan-puan sekalian,
sebenarnya memang ramai orang nampak ada kuliah Riyadhus Shalihin contohnya, berlintas-lintas je dekat FB dia, petunjuk dah ada, signal dah ada, dah nampak dah tu, tapi ramai mana yang scroll je, scroll. Maksudnya taufik, kemampuan untuk mengikut hidayah petunjuk itu yang ramai tak dapat. Subhanallah. Jadi ulama Ibnu Katsir ni, Imam Ibnu Katsir mengatakan, saya diberi taufik untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Hal ini menjadi penyebab ia mendapat pertolongan, keselamatan, jalan keluar dari persoalan dunia, kebahagiaan di akhirat, terhapusnya dosa-dosa, iaitu dileburkan, diampuni dan ditutupinya dosa-dosa dari orang lain, dan takwa menjadi penyebab meraih pahala agung yang agung. Adapun hadis-hadisnya ialah sebagai berikut. Dah pukul 8.30. Muslimin muslimat, kita ni sedang membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Maksudnya taman Riyadhu, taman as-Shalihin, taman orang soleh. Kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, Al-Imam Nawawi, kitab muktabar. Imam Nawawi ulama mazhab Syafi'i yang besar. Subhanallah, dan kitab ini dirujuk seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia. Jadi tengok tak ketebalan kitab ni. Kita baru baca setakat ni, muslimin muslimat, kita baru baca setakat ni. Masya Allah, mungkin 2 tahun baru habis, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, tapi kita akan habiskan insya-Allah. Muslimin muslimat, kitab ini siapa yang nak memiliki boleh beli melalui galeri ueh.com, itu website, ataupun melalui Shopee galeri ueh, galeri GEGALERI Ustazah Asma Harun, ataupun boleh beli saja di mana-mana saja kitab kedai buku, ataupun boleh dibeli dengan siapa-siapa yang jual kitab Riyadhus Shalihin. Nanti tuan-puan akan jumpa ada banyak versi, ada banyak warna, ada banyak penerbit. Kalau pun anda dah ada dengan versi yang berbeza, tidak ada masalah. Sebab kedudukan hadis dan firman Allah walaupun versi yang berbeza tetap sama. Contohnya besok kita akan sambung pengajian kuliah Riyadhus Shalihin kita pada muka surat 91. Kalau kitab yang sama, kita akan membacakan hadis yang pertama dalam tajuk apa ni tuan-puan sekalian? Tajuk takwa, tajuk bab bertakwa. Kita akan baca hadis yang pertama, muslimin muslimat. Masya Allah. Jadi mana-mana kitab walaupun berbeza, kedudukan hadis sama. Jadi tak payahlah, Ustazah saya beli dah tapi yang lain, terbitan lain, warna lain, susunan yang Ustazah baca tu tak ada. Dia berbeza, syarah saja berbeza. Mungkin apa yang saya baca tadi, syarah tu tak sama dengan kitab tuan-puan sekalian. Tapi jangan bimbang, tak perlu beli yang baru. Kita tetap guna yang sama sebab kita akan syarah hadis. Jadi esok kita akan masuk hadis yang pertama bagi membicarakan bab yang ke-6, iaitu bab takwa. Dan seronok kitab Riyadhus Shalihin ini, dia merangkumi akidah, ibadah dan juga tasawuf. Nanti kita akan pergi kepada bab-bab adab harian. Itu yang seronok. Bab makan, bab minum, bab berjalan, bab tidur, bab berpakaian, bab hubungan dalam kekeluargaan. Dan insya-Allah kita akan sabarlah daripada peringkat ke peringkat. Dan mungkin juga kita tengok ada beberapa tajuk yang agak berat, kita boleh lompat dulu ke tajuk yang ringan. Jadi hujung nanti kita akan baca balik. InsyaAllah. Barakah tuan-puan sekalian, memang saya dipesan oleh guru, antara gurunya iaitu Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz kan. Dan banyak guru-guru menekankan bila kita belajar, biarlah ada kitab. Barakah sebab apa? Ilmu ini di dada para alim ulama. Saya tak ada ilmu, saya bacakan saja. Kemudian syarah dengan ilham yang Allah bagi dengan sedikit kajian, pembacaan. Ilmu tu Allah berikan kepada dada para alim ulama sehingga boleh menuliskan kitab-kitab yang tebal seperti ini. Dan ia bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Maksudnya sumber utama Rasulullah lah kan. Kemudian Al-Quran dan hadis, kemudian para ulama ini membuat kitab-kitab syarah-syarah yang banyak. Barakah bila kita baca kitab, subhanallah, seolahnya kita ini bersambung sanadnya dengan ulama ini. Contoh Imam Nawawi, mudah-mudahan. Jadi ada barakah daripada ulama, daripada Imam Kabir ni, Hujjatul Islam ni, Imam Nawawi. Subhanallah. Kemudian pengajian kita lebih terarah. Walaupun nampak saya kona-kona jauh, lepas tu kita balik semula kepada tajuk yang kita kena bincang, yang kita nak hadam ni. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat. Jadi saya nak ajak Ustaz, boleh ya? Kita pusing sikit. Masya Allah. Saya sekarang sedang berada di rumah ibu dan ayah saya. Di sinilah tempat lahir. Zaman saya tu lahir di rumah. Masya Allah. Adik yang ke-8 dan ke-9, ke-10 baru di klinik, di hospital.
Yang sebelum tu saya anak kedua. Saya ada adik-adik 10 orang. Saya anak yang kedua daripada 10 orang. Masya Allah, saya ada kakak, kemudian adik-adik lah lepas tu. Kami 3 orang lelaki, 7 orang perempuan. Saya kalau nak panggil mak saya ada dalam bilik. Mungkin mak saya tak ready. Mungkin esok saya nak buat live, saya nak pujuk mak saya esok live, mak saya masuk sekejap dalam live Riyadhus Shalihin. Jadi betul, mic buka. Masya Allah, saja nak share suasana di persekitaran rumah di kampung. Okey, encik suami kita tukar kepada ni. Ni tak reti lah nak tukar. Okey, subhanallah. Saya bawa satu, encik bawa satu. Mak ready tak mak? Macam mak saya buka pintu. Okey, jadi ini Ustaz. Mak. Assalamualaikum mak. Kejap. Tak apa mak. Mak mak asli. Esok. Masya Allah. Mak nak ni je. Masya Allah, musim. Okey, mak saya tak ready insya-Allah. Esok mak ready. Mak nak bawa pergi belakang. Orang nak tengok suasana kampung. Boleh mak? Belakang je. Tengah live. Masya-Allah. Okey, subhanallah. Ini kawasan ruang tamulah di rumah ni. Masya-Allah. Okey Ustaz, kita terus nak tunjukkan suasana belakang. Kalau dulu, Allah Akbar, memang air hujan. Memang hujan ni kat Terengganu semalam. Tengok Masya Allah. Ini kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Saya nak mengajak tuan-puan sekalian yang duduk Terengganu. Mungkin orang Kelantan boleh turun juga. Orang mak saya memang rajin sangat dengan pokok. Nanti tengok kucing. Nampak kan suasana apa ni? Kalau dulu belakang ni memang ada banyak arnab. Dulu ada sangka arnab tuan-puan sekalian. Masya Allah. Lepas tu tengok, ini pokok apa? Siapa boleh teka? Ini pokok apa? Arwah ayah ni. Ayah saya meninggal 3 tahun yang lepas, bulan Ramadan. Ini pokok apa? Siapa kenal? Ini pokok ni kan? Apa tu nama? Bukan manggis. Ini pokok manggis. Masya Allah, Allah Akbar. Nampak kan bersih, suasana damai. Masya Allah. Ni kita tengok lagi. Ini semua tahulah, ini pokok kelapa. Lepas tu pisang ni memang berbuah, memang selalu tumbuh dan berbuah. Ini pokok apa ni Itulah kan. Ini pokok apa? Memang tak tahu ni pokok-pokok ni. Ini semua tahulah ni pisang. Mak baru saja tunjuk ada pisang. Yelah, tahu tak pisang yang dalam rumah tu? Mak tu pisang yang ambil kat rumah kita. Rumah lama tu. Masya Allah. Okey, banyak kan pokok pisang. Ginilah seronok suasana kampung. Ini pokok apa ni? Pokok apa ni? Tuan-puan sekalian, saya balik kampung ni Terengganu malam besok. Hari ni hari Khamis, malam Jumaat. Malam Jumaat. Ini adalah bekas sangka arnab. Dulu arnab sampai 30 ekor, 40 ekor, 50 ekor. Tapi dah tak ada dah sangka arnabnya. Dulu saya daripada kecil memang seminggu sekali kot makan arnab. Jadi anak kan beranak. Ginilah Ustaz, encik suami. Apa ni? Arnab duduk ramai-ramai gini. Ingat kan dulu kan arnab kan? Tak asing-asing pun. Tapi elok je beranak apa semua. Okey, subhanallah. Ini pokok. Banyaklah pokok. Ini pokok ni pokok buah apa? Bukan buah. Pokok apa? Apple pula. Tengok Ustaz kata apple. Ini pokok apa? Limau kasturi. Tengok besar pokok limau kasturi. Okey, ini pisang. Pisang tidak berbuah 2 kali. Banyak pisang Masya Allah.
Lepas tu ini buah kemunting. Ada tak? Ustaz cuba cari buah kemunting. Kami masa kecil, tuan-puan sekalian. Boleh tak Ustaz? Saya nak tunjuk. Ustaz larat tak nak pegang dua-dua? Okey. Sekejap. InsyaAllah malam besok. Bukan malam ni, hari Khamis. Esok hari Jumaat. Hari Jumaat malam saya akan berceramah di pentas utama Stadium Kuala Terengganu, Sempena Football Club. Hari bola sepak Terengganu FC. Jadi alhamdulillah malam tu, malam besok lah. Jadi jemputlah orang yang terdekat seluruh Terengganu ni dengan SOP, jangan bimbang, tempat tu pun terbuka. Jadi kami juga ada buka bus jualan galeri UAH di stadium tu. Jadi jemputlah membeli sambil mendema, sama-sama kita ni lah dapat. Lepas tu kalau tak dapat malam besok, hari Sabtu pagi di Masjid Kampung Batu 6. Nanti kita jalan tengok masjid tu. Dekat sangat dengan rumah, depan masjid je. Depan rumah saja. Ni rumah mak ayah ni. Saya balik kampung untuk program dan sebenarnya paling utama nak ziarah, nak jumpa mak lah. Okey. Ini mungkin ramai orang tak tahu buah kemunting ni. Ustaz, buah kemunting ni, ni kan nampak tak buah kemunting? Kami masa kecil-kecil, antara aktiviti kadang 2 minggu sekali, mak ayah akan bawa ke kawasan pantai. Sebab biasa pokok ni banyaknya subur di kawasan pantai. Kami pergi kawasan pantai untuk kutip buah kemunting. Dia kalau masak warna hitam. Nanti kita cuba cari. Depan tu kan ada lagi. Tengok ni. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Nampak? Ini dia jadi merah. Buah ni memang sedap. Mungkin ramai, ada orang tak pernah makan seumur hidup. Okey, ni warna merah ni. Warna merah. Tapi kalau dia masak, dia warna hitam. Kami panggil buah kemunting. Jadi, encik suami sempatlah masa awal-awal nikah. Masa awal-awal nikah dulu kan. Sempatlah yang mana, aktivitinya pergi masuk hutan, kawasan. Dia ada kawasan yang buah kemunting banyak. Jadi, kita dapat satu pasir besar seorang. Jadikan aktiviti. Sebab mak ayah ni memang suka. Hujung minggu mesti buat aktiviti. Sama ada pergi pantai, pergi kutip buah kemunting. Pergi mana-mana mesti bawa berkelah anak-anak. 10 orang anak, 10 orang. Mak saya cikgu fizik. Ayah saya pula mengajar, kuliah dan juga ni. Jadi lepas tu kan test lah tanam. Mak ayah tanam belakang rumah ni. Hiduplah pula. Okey meh, Ustaz. Jadi kita tengok apa lagi pokok-pokok. Okey, ni barang ni lah. Tengok kucing kat rumah ni memang ada banyak sangat kucing. Sebab mak ayah memang suka pelihara kucing. Ini cuba tengok, ini pokok. Okey, ini pokok bunga ros lah. Lepas tu, okey, ada air, ada ikan dalam ni. Masya Allah, bayangkan ya, mak saya, yelah, banyakkannya mak uruskan sendirilah. Sebab kat rumah ni, okey, lepas tu, ini pokok betik. Tengok betik. Masya Allah. Okey lah pokok betik. Tak adalah besar sangat. Kita boleh tanam lah pokok betik. Okey. Ini pokok ni. Memang cantik ni pokok ni. Okey, ini pokok betik. Kan? Ini pokok betik. Masya Allah. Allah Akbar. Comel-comel. Ini pokok betik. Okey. Kalau tengok kucing tu kan. Ada banyak lah sangka-sangka kucing-kucingnya. Masya Allah. Kucing ni selalu dilepaskan juga. Lepas tu selalu disimpan juga. Okey. Ini kucing saya. Miau sikit kucing. Mak. Mak, tak apa mak. Mak saya intai-intai daripada tingkap. Mak saya intai. Esok saya akan tunjuk mak saya. Suka mak. Masya Allah. Mak bersih sangat. Okey. Subhanallah. Kita punya rajin kan. Apa ni? Menanam. Belakang ni dia jadi. Ni pokok kemunting lagi. Ustaz cuba tengok. Ni ada warna hitam. Bukan. Ni pokok kemunting. Betul ni besar sikit. Nak tunjuk yang warna hitam. Tak. Dia macam dah kering. Okey. Mak. Ramai orang dah tengok pokok kemunting. Tak pernah tengok. Saya panggil mak. Bahasa diri saya mak. Asma.
Okey. Abang tunjuk bawah je lah. Kolam ikan. Okey, ada kolam ikan. Masya Allah, ada kolam ikan. Ini buat-buat sendiri ni kolam ikan ni. Masya Allah. Mak lah rajin. Itulah. Nampak tak? Alat tapis tu. Buat gitu je alat tapis tu. Simple gitu je. Okey. Jadi, kita berhenti di sini. Berhenti di sini. Okey, tuan-puan sekalian, alhamdulillah. Begitu lebih kurang persekitaran di rumah ibu dan ayah. Kami ni balik kampung untuk memang ziarah mak ayah lah nombor 1. Lepas tu teruslah ada program sampingan. Jumpa malam besok di stadium malam besok. Jumaat malam Sabtu di stadium Kuala Terengganu, pentas utama. Lepas tu pagi esok masjid. Masjid tu tak jauh, depan tu je. Masjid Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Memang masjid kampung. Ayah saya dulu di situlah jadi imam dan jadi penyampai, pendakwah, mengajar di masjid tu lah. Masya-Allah. Alhamdulillah, pagi tu bertajuk Isra' Mi'raj. Kita kan berapa hari lagi Isra' Mi'raj pada 27 Rejab. Terima kasih banyak-banyak semua. Masya-Allah, bersiaran daripada Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Alhamdulillah, sehingga kita bertemu. Tak lupa juga, saya akan berada di Galeri Terengganu. Galeri Terengganu pada pagi besok. Hari Jumaat pagi, pukul 9 pagi sampailah waktu solat Jumaat. Saya akan berada sebab ada yang memang menanti-nanti tunggu bila Ustazah balik nak jumpa dekat galeri. Jadi dekat galeri pagi, petang tu perlu buat persiapan untuk program malam. Jadi insya-Allah boleh jumpa juga di bus pada hari Sabtu. Ya, bus pada hari Sabtu insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Mak saya memang suka orkid. Macam itulah orkid ni pun. Subhanallah, indahnya orkid. Okey.